Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap masih tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Laporan laksana yang ke-81 ini juga merupakan laporan pertama bagi tahun 2022. Izinkan saya membuka tirai 2022 ini dengan mengucapkan takziah buat mangsa-mangsa banjir. Sedih melihat keadaan rumah-rumah mangsa serta mendengar cerita mereka dalam pelbagai program bantuan mangsa banjir yang saya sertai. InsyaAllah, kerajaan akan berusaha membantu sebaik mungkin untuk meringankan beban tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini saya akan menyentuh mengenai fokus utama tahun 2022 serta bantuan banjir. Tapi sebelum itu, jom kita tinjau sedikit pelbagai program kesejahteraan rakyat sepanjang tahun 2021 oleh tim MOF. Pada tahun 2021, Kementerian Kewangan telah memberikan talian hayat kepada 11 juta keluarga Malaysia yang meliputi pemberian bantuan prihatin rakyat, bantuan khas COVID-19, bantuan kehilangan pendapatan berjumlah 8.8 bilion ringgit. Selain itu, kerajaan juga telah menyalurkan lebih 20 bilion ringgit kepada hampir 360,000 majikan melalui program subsidi upah bagi mengekalkan penggajian hampir 3 juta pekerja tempatan dalam usaha untuk mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan pekerja warga negara Malaysia, manakala 1 juta perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS dibantu melalui GKP melibatkan peruntukan sebanyak 6.1 bilion ringgit. Bagaimana pula dengan fokus untuk tahun 2022? Fokus utama untuk tahun 2022 adalah kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi bagi menjamin kemakmuran negara. Kerajaan telah memperuntukkan 331.2 bilion ringgit bagi bajet 2022. Jumlah terbesar dalam sejarah. Lebih 31 bilion ringgit diperuntukkan khusus untuk subsidi, bantuan dan insentif bagi mengurangkan kesan peningkatan kos sara hidup rakyat. Bagi terus menjamin kesejahteraan rakyat, kerajaan memperuntukkan 8.2 bilion ringgit bagi 9.6 juta penerima melalui pemberian bantuan keluarga Malaysia ataupun BKM. Tarikh pendaftaran baharu dan kemaskini BKM dibuka mulai 1 Januari sehingga hujung bulan ini bagi memastikan mereka yang layak dapat mengemukakan permohonan masing-masing. Penerima sedia ada yang mempunyai sebarang perubahan maklumat berpeluang membuat kemaskini. Setakat 10 Januari 2022, hampir 1.7 juta permohonan BKM sudah diterima. Hampir 95% adalah permohonan secara dalam talian. Walau bagaimanapun, bagi pemohon yang tidak mempunyai kemudahan internet, Lembaga Hasil Dalam Negeri membuka kaunter perkhidmatan BKM di semua pejabat cawangannya, termasuk di hujung minggu, bagi hujung minggu yang pertama dan hujung minggu yang keempat pada bulan Januari ini. Kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak 4.8 bilion ringgit di bawah inisiatif Jamin Kerja untuk menjana peluang pekerjaan. Tahun lepas, kita sasarkan penempatan 500,000 pekerjaan. Sasaran yang berjaya kita capai. Untuk tahun ini, kita naikkan sasaran kepada 600,000 pekerjaan bagi memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia. Bagaimana pula dengan para usahawan? Jangan bimbang. Untuk para usahawan, pakej pembiayaan dengan nilai keseluruhan berjumlah 40 bilion ringgit disediakan di bawah program Semarak Niaga Keluarga Malaysia, merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan suntikan ekuiti. Tahun 2021 melabuhkan tirainya dengan bencana banjir yang masih dialami negara sehingga ke hari ini. Bagi membantu mangsa banjir, kerajaan telah menyediakan pelbagai pakej bantuan banjir bernilai lebih dari 1.4 bilion ringgit. Mangsa yang terlibat boleh menerima pelbagai bantuan daripada RM10,000 hinggalah ke RM61,000.
Antara bantuan yang diberikan ialah bantuan wak ihsan RM1,000, bantuan kematian untuk waris RM10,000, sumbangan pembelian barangan keperluan RM2,500, bantuan baik pulih rumah sehingga RM56,000, rebat pembelian barang elektrik RM500, rebat bil elektrik 100% bagi bulan Disember, diskaun baik pulih kenderaan sehingga 50% dan juga rebat baik pulih kenderaan RM1,000. Seperti yang saya sebut tadi, nilai keseluruhan bantuan boleh mencecah RM61,000. MOF juga telah memperuntukkan sejumlah RM200 juta bagi kerja-kerja pemulihan pasca banjir, iaitu RM100 juta peruntukan asal dengan tambahan RM50 juta lagi ditambah khusus untuk Selangor dan RM50 juta untuk Pahang. InsyaAllah, kerja-kerja pembersihan dan pembaikan fasiliti awam akan disegerakan. Selain itu, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan, GLIC, dan syarikat berkaitan kerajaan, GLC, juga telah mengaktifkan semula GLIC Disaster Response Network ataupun GDRN bagi membantu mangsa-mangsa banjir. Setakat ini, GDRN telah membantu kira-kira 15,000 buah keluarga sejak 19 Disember lalu. MOF juga telah membangunkan satu portal bantuan banjir, iaitu bantuanbanjir.com yang menyenaraikan ke semua bantuan yang berkaitan banjir dan yang boleh dipohon oleh mangsa-mangsa banjir. Sila layari portal ini untuk mengetahui apakah bentuk bantuan yang boleh didapati dan bagaimana cara untuk memohon. Saya harap bantuan banjir yang diberikan ini dapat membantu mangsa-mangsa banjir memulakan kehidupan mereka dan untuk rakyat secara keseluruhannya. Semoga bajet 2022 akan dapat memberi sinar harapan untuk keluarga Malaysia. Nak tahu lebih lanjut tentang pelbagai manfaat di dalam bajet 2022? Jangan lupa untuk layari laman portal manfaat bajet. Pastikan kita sentiasa patuhi SOP dan stay safe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.